Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita mula ya. Kita baru bermula live ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah ya Jami, yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik bulan yang paling mulia, bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Allah kumpulkan kita pula di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di mana ni? Di LPPKN. Subhanallah. Di mana lagi ni? Atas kursi. Kita sedang berada di mana ni tuan-tuan puan-puan sekalian? Kita ni melakukan hijrah daripada rumah pergi tadi ke pejabat. Hijrah ni maksudnya kalau dari segi zahirnya perpindahan dari segi tempat ke tempat. Kalau batin tu berpindah daripada perkara yang kurang baik kepada baik, lebih baik dan sebagainya. Ada orang berhijrah daripada dia bergantung pada manusia kepada Allah. Jadi maksud hijrah tu luaslah. Setiap hari pun kita buat hijrah. Hijrah yang paling banyak adalah hijrah tempat lah kan. Daripada bilik ke mana, daripada rumah ke tempat kerja. Subhanallah. Dan mudah-mudahan setiap kali kita berpindah tempat, kita berpindah ke tempat-tempat yang baik. Jadi kita datang tadi berhijrah ke LPPKN, bangunan yang tinggi ni di tengah-tengah KL ni. Melintasi Sogo tadi. Betul kan? Saya perasan. Lalu, Sogo lah. Boleh jalan kaki je kot kan? Mencabar ni tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab duduk di kawasan betul-betul Bandaraya Kuala Lumpur ni kan? Masya Allah. Tapi orang LPPK ni orang yang kuat ya. Ke hari-hari pergi Sogo. Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita berhijrah tadi daripada rumah ke tempat kerja, kemudian Allah hijrahkan kita mungkin secara paksa ke sukarela, wallahu a'lam. Ni terpaksa datang ke sukarela ni? Agak-agak orang lelaki ni sukarela juga ke? Ikhlas kan? Ikhlas, subhanallah. Masya Allah. Jadi hakikatnya Allah ya Qahar, Allah yang maha memaksa. Apabila Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang hambanya, hadis Nabi SAW, ma yuridillahu bihi khairan. Apabila sesiapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah ingin berikan kenikmatan, kemuliaan. Khairan ni luaslah maksud. Kebaikan dunia dan akhirat. Kalau akhirat, siapa Allah nak bagi dia syurga. Nabi sebut, yufaqihu fid din. Allah akan beri dia kefahaman dalam agama. Adin juga membawa maksud kefahaman dalam hidup. Dia faham tujuan dia hidup. Tujuan kita hidup untuk mati. Mati apa? Mati husnul khatimah. Dengan mati yang husnul khatimah, permulaan hidup yang lebih baik di alam roh, alam barzah. Kalau permulaan hidup di alam barzah itu baik, maka Rasulullah kata perjalanan seterusnya juga adalah baik. Subhanallah. Ada hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut sesungguhnya alam barzah itu adalah gerbang kepada pintu syurga ataupun jurang api neraka. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya hidup kita ni tentang apa ya? Tentang bagaimana perakhiran hidup kita. Hidup kita adalah tentang bagaimana kita mati. Subhanallah. Hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ceritanya kita ni nak mati macam mana? Betul atau tidak? Bukannya kita hidup adalah bagaimana untuk hidup selamanya, tak. Kita hidup adalah untuk bagaimana kita corakkan kematian kita. Hadis Nabi SAW, seseorang itu akan mati sebagaimana yang dia cintai ketika hidup. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau siapa yang suka baca Facebook, nampak muka semua suka membaca ni kan? Membaca book tu dah kurang. Facebook kan? Muka buku. Tapi syukur juga sebenarnya kalau siapa yang pandai memanfaatkan Facebook ni, memang dia akan jadi lebih baik. Tengoklah pada tuan-tuan, puan-puan sekalian kan. Nampak tak perubahan baik tu? Dah mengaku pun serba salah kan. Subhanallah. Sebab apa?
Kita yang menentukan. Itu kan makhluk Allah kan? Facebook tu makhluk Allah ke tidak? Bukan. Subhanallah. Selain daripada Al-Khaliq, iaitu pencipta, semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Bahkan masa pun makhluk Allah. Facebook ke, Twitter ke, IG ke, semuanya Allah ya Khaliq yang menciptakan. Kalau kita katakan manusia yang buat. Siapa yang bagi idea kepada manusia nak buat? Allah yang musawir, Allah yang maha kreatif. Siapa yang bagi bijak pada manusia untuk ciptakan? Allah yang hakim yang maha bijaksana. Siapa yang bagi pengetahuan pada manusia? Allah yang alim yang maha memiliki ilmu. Siapa yang bagi cergas ni? Cergas sungguh lah yang buat bina ni kan. Sekarang Huawei bergaduh dengan Donald Trump. Kan? Donald Trump ni kan. Kok dia dengar lah ni kan. Okey. Dengan Huawei. Huawei ni Cina. Saya pula baru beli telefon Huawei. Kan heboh pula Huawei. Telefon ni, telefon untuk live. Lepas tu telefon sebab apa? Sebab dia punya gambar, punya audio, video live dia memang cantik. Jadi kita nak jelas, kita nak clear. Sebab tu ada orang kata, kenapa Ustazah nampak cerah? Sebab Huawei. Kalau live tu kan, kenapa nampak Ustazah cerah? Saya faham lah tu kan. Jadi ini faktor Huawei, jangan percaya ya. Jadi ambil gambar raya nanti pun, kalau Huawei ke Oppo ke apa, tak boleh percaya sangat. Betul kan? Diri sendiri tak boleh percaya pada diri sendiri. Betul lagi orang luar. Tapi sebab kadang bagusnya dia kalau buka belakang ni, kadang kalau kita buka belakang apa? Projektor, kalau ada ceramah, ada projektor kat belakang. Kalau setengah kamera lain tu dia jadi gelap, tak nampak. Tapi Alhamdulillah dia tetap nampak. Jadi kita cuba cari yang terbaik lah kan. Untuk bila buat kerja agama Allah, mesti buat yang terbaik. Bukan buat urusan dunia saja. Bukan sebab nak present untuk dapat projek saja. Tapi nak dapat projek daripada Allah, nak dapat buat urusan agama, mesti buat bersungguh-sungguh. Dan ada je pihak yang menyumbang. Ustazah, ini untuk ni beli apa-apa untuk kemudahan kerja dakwah. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Jadi nak sebutnya Allah ya Khaliq yang menciptakan semuanya. Dan kita pada saat ini kita sedang berada, saya sebut tadi, sebaik-baik tempat. Sebab apa? Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu nampak taman syurga di atas muka bumi Allah, Nabi suruh farta'u, ini fi'il amar, maka singgahlah, Nabi kata. Bukan pilihan tapi Nabi suruh. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Jawapan Rasulullah, hilaquz zikri. Halaqah zikir, majlis ilmu, inilah taman syurga Allah di muka bumi. Siapa yang suka taman syurga Allah di muka bumi, insya-Allah Allah sangat suka untuk masukkannya ke dalam syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita nak tunggu majlis ilmu taman syurga, contoh ada je di masjid di surau. Kadang melintas je. Nampak je banner, kan? Nampak je poster. Tapi kadang susah untuk kita sampai. Kita ada 1000 alasan ketika hidup di dunia. Sebab anak, sebab sibuk, sebab penat, hujung minggu je nak rehat, hujung minggu je nak ni. Tak sempat kita nak berdiam 2 jam, 1 jam di taman syurga Allah. Kita boleh cari 1000 alasan saat kita hidup. Dan kita akan mencari 1000 alasan lagi saat kita mati. Nak bagi alasan apa? Dan ketika itu bukan alasan lagi yang boleh diberi, tapi penyesalan demi penyesalan. Betul atau tidak? Tetapi saat penganjur, subhanallah, saya ucap terima kasih kepada pihak LPPKN. Mungkin ada pihak yang bersusah payah untuk menganjurkan taman syurga Allah di muka bumi ini. Maka pihak menganjur, kita doakan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Kita bagi sokongan kepada biro ataupun unit yang terlibat dan sebagainya. Dan sudah tentu ini juga sokongan daripada top management, betul kan? Orang atas apa semua. Saya pun tak tahu siapa VIP yang hadir. Tapi saya merakamkan ujutan terima kasih di atas jemputan yang sangat istimewa di bulan yang sangat istimewa ini. Dan kita ditakdirkan Allah bertemu di sini. Moga-moga di syurga Allah kita akan kekal bersatu. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya kita ni taklah ditakdirkan jumpa kat Sogo ke kan? Jumpa kat Bazar Ramadan ke? Tapi kita, nama kita, roh kita pada saat ini Allah takdirkan bertemu di sebaik-baik tempat. Allahu Akbar. Jadi pagi yang syahdu ini, pagi Selasa, tiba-tiba rasa syahdu pagi ni. Kan? Pagi yang syahdu ini kita tinggalkanlah. Kita sama-sama membuka pintu hati kita
tinggalkan pangkat yang ada pada batang tubuh kita, sebab pangkat tak boleh langsung membantu kita di alam kubur ataupun membantu kita ke syurga. Tinggalkanlah harta benda. Bukan suruh tinggal terus ni ya. Maksudnya masuk je ke taman syurga Allah, manusia, hamba Allah, dia kena kosongkan. Pangkat tak ada, maksudnya kedudukan, mungkin pelajaran kita tinggi sikit, pengalaman sikit ke, mungkin ada datuk, datin, wallah alam saya tak tahulah ni. Atuk saya nampak macam ramai juga kan. Mak-mak saya nampak ramai juga, subhanallah. Maksudnya kita gantung dekat luar, kita masuk ke taman syurga Allah sebagai betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memakai pakaian apa ketika ini? Buka semua pakaian kebanggaan yang kita pakai, pakaian pangkat ke, kedudukan harta ke. Saya pun sama, kita sama-sama menghinakan diri, pakai pakaian hina, kita tidak ada apa-apa. Allah yang Malik, yang memiliki segala-galanya. Allah memberikan kekuasaan sementara sahaja pada kita. Sebaik kita mati, Allah berfirman dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda kamu, anak pinak kamu, yang kita susah payah lahir pun tak akan ada manfaat untuk kita. Tak ada yang boleh membantu kita. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Agak-agak hati kita, jiwa kita sekarang ni selamat ke tidak? Allahu Akbar, subhanallah.